Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita dari peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bulan sudah kita dah tengok bagaimana tentera Islam di bawah pimpinan Sayyidina Khalid Al-Walid yang dibantu oleh Sayyidina Muthanna bin Harithah sudah mula melangkah masuk ke wilayah Iraq, iaitu wilayah yang dikuasai oleh Parsi. Jadi bila mula melangkah masuk ke wilayah Iraq, wilayah Parsi, maka ini adalah di antara sejarah awal pertembungan secara beradab tentera Islam dengan tentera Parsi. Baik, malam ini kita akan tengok beberapa siri peperangan, iaitu yang pertama ialah penentangan terhadap pasukan Hurmuz. Hurmuz adalah merupakan seorang panglima perang dan juga seorang gubernur yang menjaga satu wilayah dari wilayah Parsi, dan di sisi masyarakat yang berada di bawah pentadbiran, di bawah kekuasaan Hurmuz, amat mengenali bahawa ini adalah satu orang yang mempunyai watak yang cukup keras dan cukup jahat. Sehingga di sisi orang-orang Arab, mereka ada satu pepatah tentang Hurmuz ini. Siapa-siapa yang jahat, mereka akan sebut jahat seperti Hurmuz. Jadi jahat sungguhlah. Siapa hak jahat, mereka akan sebut nama dia. Pasukan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu telah bergerak ke Hafir, iaitu sebuah kota di perbatasan Gurun Sahara, tidak jauh dari pelabuhan Kazimah, bagi menentang pasukan tentera Parsi. Pada ketika itu di bawah pimpinan yang bernama Hurmuz yang terkenal. Hurmuz dikatakan menjadi pemerintah di kawasan tersebut sebagai wakil pemerintah Kisra Parsi. Ia dianggap oleh orang-orang Arab sebagai orang yang paling jahat, hingga kan wujud peribahasa mereka yang mengatakan lebih jahat daripada Hurmuz. Ini tuan-tuan di antara langkah-langkah awal tentera Islam menghadapi tentera Parsi. Jadi penentangan awal ini iaitu di suatu wilayah yang dikenali dengan Hafir. Semasa di sempadan, sebelum masuk ke Hafir, Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu telah membahagikan pasukan tenteranya kepada tiga. Pertama, pasukan tentera yang dipimpin oleh Muthanna bin Harithah. Yang kedua, pasukan yang dipimpin oleh Adi bin Hatim At-Tai.
Dan yang ketiga, pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid Al-Walid sendiri. Jadi nama-nama besar yang memimpin tiga pasukan ni, satu Sayyidina Muthanna, yang kedua Adi bin Hatim At-Tai, dan yang ketiga Khalid Al-Walid sendiri. Ini satu strategi perang. Pasal apa dia susun begitu, kita tengok. Untuk strategi keselamatan, pasukan tentera Islam Muthanna bin Harisah diminta berangkat 2 hari lebih awal bagi merintis jalan. Kita cerita dah bulan sudah bagaimana Sayyidina Muthanna ni adalah orang yang cukup berpengalaman di wilayah ini. Sebab itulah di antara perkara yang menjadi faktor tentera Islam masuk ke wilayah Iraq berdepan dengan Parsi, di antaranya wujudnya Sayyidina Muthanna ini. Dia masuk Islam, menyusun bala tentera sendiri dan sanggup menghadapi Parsi. Cuma masalah dia sedap. Kalau sekadar pasukan dia saja untuk hadapi Parsi, dia tak akan mampu. Sebab tu kita baca dah sebelum ni bagaimana tuan-tuan Sayyidina Muthanna ini telah mengunjungi Sayyidina Abu Bakar di Madinah, berbincang, minta pandangan, dan di antara keputusannya ialah Sayyidina Abu Bakar bersetuju untuk Muthanna merintis jalan. Macam mana nak menguasai Iraq. Ditambah pula pada waktu itu sokongan daripada Sayyidina Khalid Al-Walid yang baru selesai daripada peperangan di Yamamah, perang menghadapi Musailamah Al-Kazzab. Jadi bertemu dua ni, bergabung mereka, dan inilah permulaan yang cukup hebat yang membawa kepada runtuhnya kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi ini besar tuan-tuan. Dia punya sempadan penguasaan dia kalau sebelah atas di India. Itu kerajaan Parsi. Turun sampai separuh daripada Afrika. Kemudian Iraq, Iran, sampailah ke sempadan Syam. Jadi sampai ke wilayah yang dikuasai oleh Rom. Hak lain pada tu semua Parsi. Kerajaan yang cukup tua. Ada riwayat menyebut bahawa usia kerajaan Parsi pada waktu itu ialah 1200 tahun. Kerajaan Rom lagi tua, 1400 tahun. Tu waktu Islam nak hadapi ni. Tentu bayangkanlah kalau kerajaan tu berusia 1000 tahun lebih. Tara mana hebatnya kerajaan tu. Nak banding dengan kerajaan Malaysia, kerajaan Malaysia ni kira usia kanak-kanak. Baru 60 tahun ni usia budak-budak. Jadi padahal ada jadi lagu Malaysia ni budak-budak. Tuan-tuan jangan pelik. Nah, budak-budak. Itu jadi dalam parlimen. Kita tengok tuan-tuan jadi di Perak. Tengok usia kerajaan, padan, budak-budak. Ya, dari sudut usia sebuah kerajaan, kita sangat muda. Jadi Allah bagi kepada kita banyak pengalaman. Baru duk belajar. Jadi usia kerajaan Parsi pada waktu itu ialah lebih daripada 1000 tahun. Tapi kalau tengok susur galur kerajaan Parsi daripada mula-mula lagi panjang. Dahsyat tuan-tuan. Ada disebut oleh ahli sejarah, dia bermula 3200 tahun sebelum daripada lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi tuan-tuan boleh bayang sendirilah berapa usia kerajaan, satu lapis ke satu lapis. Bahkan kalau kita baca sejarah, bila sebut Babylon, ini tamadun awal dunia. Mesopotamia, ni tamadun awal dunia. Semua duduk di mana? Duduk dalam kerajaan Parsi.
pasal Iraq. Jadi artinya kerajaan ini warisi tamadun yang hebat sebelum daripada terbangunnya kerajaan Parsi. Jadi ini nak dihadapi oleh tentera Islam. Padahal kerajaan Islam Madinah itu masih terlalu mudah. Bukan sekadar mudah, bahkan Madinah tu kecil. Kecil ya Madinah ni. Nak banding dengan Rom, nak banding dengan Parsi, nak banding dengan kuasa-kuasa besar dunia pada waktu tu, Madinah sangat kecil. Tapi nanti bila kita baca sejarah tentera dari negeri yang kecil ini, kita akan dapat rasai betapa besarnya jiwa umat Islam dan bala tenteranya. Itu yang istimewa. Istimewa dia walaupun daripada negara kecil Madinah, tapi jiwa dia besar. Dan yang kedua, yang besarnya kepada umat Islam ialah kemahuan dan keinginan untuk menyebarkan Islam. Jadi semangat nak sebar Islam, nak berdakwah, ini yang membawa kepada kejayaan besar bagi dunia umat Islam. Kita tengok tuan-tuan bagaimana pasukan tentera ni bergerak. Kemudian barulah diikuti oleh pasukan Adi bin Hatim yang berangkat pada keesokan harinya, dan pada hari yang ketiga barulah Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu pula bertolak ke Hafir. Jadi cara bertolak dia bagi Musanna pi dulu 2 hari lebih awal. Lepas pada tu Sayyidina Adi, lepas pada tu baru Khalid Al-Walid. Ini strategi. Setelah berada di Hafir, Sayyidina Khalid telah mengutuskan surat kepada pemerintah Parsi dengan mengatakan, kami membawa kepada anda semua utusan dari Allah. Tujuan kami bukanlah untuk bertempur. Terimalah agama Islam secara aman dan anda semuanya akan selamat. Tengok tuan-tuan, ini yang penting. Catatan ini catatan yang cukup penting. Betapa tentera Islam jauh mereka menempuh perjalanan sampai ke perbatasan Iraq, nak masuk kepada sempadan negeri ini. Apa tujuan? Ni niat ada. Kami main ni bukan pasal kuasa. Kami sampai di sini bukan kerana benda, tapi kami sampai di sini kerana kami nak bawa Islam. Terima Islam, kamu akan selamat. Ini tawaran yang mula-mula diberikan oleh Sayyidina Khalid Al-Walid kepada Hurmuz yang memimpin Parsi. Jika tidak, berikan kami laluan untuk menyeru rakyat di wilayah ini agar kami menjelaskan kepada mereka cari cara kehidupan yang indah. Baik, jadi kami ajak masuk Islam. Kalau sekiranya pimpinan-pimpinan Parsi ini tak bersedia masuk Islam, tak apa. Kami tak paksa. Bagi laluan pada kami untuk kami masuk. Sebab niat kami nak sampai. Anda hanya perlu jadi bayar cukai. Kalau sekiranya tak mau terima Islam, bayar cukai artinya menjadi kafir zimmi yang bersedia untuk bernaung di bawah kerajaan Islam. Sekiranya anda semua tidak setuju dengan syarat-syarat ini, maka alternatif yang ada hanyalah dengan menggunakan pedang perang. Berapa tawaran? 1, masuk Islam. Nombor 2, buka laluan, kami nak masuk berdakwah. Nombor 3, kalau tak mau juga masuk Islam, tak bagi juga jalan dakwah, bersedia untuk bernaung di bawah kerajaan Islam, bayar jizyah cukai. Jadilah kafir zimmi
kafir yang bersedia berada di bawah pemerintahan Islam. 3. Dah bagi 3 tawaran ni tak terima juga. Ni tawaran yang cukup istimewa, tak terima juga. Yang keempat, perang. Jadi perang tu nombor apa? 4. Bukan sah-sah sampai perang dah. Jadi ini tuan-tuan tujuan. Di antara tujuan kita baca kisah-kisah yang seumpama ini, sejarah perang ni untuk apa? Kita boleh jawab, kalau ada suara-suara yang menyebut Islam itu tersebab dengan mata pedang. Suara orientalis banyak menuduh Islam tersebab dengan mata pedang. Dan mata pedang itu adalah pilihan yang akhir. Tak ada jalan dah, baru senjata. Selagi boleh runding, kita runding. Selagi boleh bincang, kita bincang. Selagi boleh dakwah, buka ruang, kami nak berdakwah. Jadi ini Islam. Dalam keadaan pada waktu itu, musuh-musuh Islam pun menyerang di antara satu sama lain. Kita pun berapa kali baca tuan-tuan, bagaimana kerajaan Madinah ini berada dalam keadaan terancam. Terancam pasal apa? Rum nak serang. Musyrikin berapa kali serang. Selama mereka serang, apa tawaran yang mereka bagi? Tak ada. Tak pernah bagi tawaran. Apa-apa tawaran yang ada, hentam. Jadi Islam masuk bagi tawaran dulu. Tawaran keamanan, tawaran agama Islam, tawaran untuk mereka bernaung di bawah kerajaan Islam. Barulah yang terakhir, tak terima semua tu, perang. Ini yang saya sebut tadi, catatan sejarah yang amat penting untuk kita ambil perhatian. Kemudian, bagaimanapun sebelum memilih alternatif ini, anda sewajarnya fikirkan bahawa saya ada membawa bersama-sama saya untuk menentang anda semua. Kemudian Khalid Al-Walid ni tulis, sebelum kamu nak terima jalan perang ni, dah lain-lain tak terima, okey, sekarang kamu nak perang. Sebelum perang, fikir dulu. Ni bala tentera hak saya bawa ni bukan bala tentera biasa. Mereka terdiri daripada orang-orang yang sukakan kematian menuju pada Allah. Seperti mana? Sepertilah anda, golongan kafir semua, sangat kasihkan untuk hidup. Abang saya siap ni bala tentera hak aku bawa ni, bala tentera yang cinta untuk mati. Cinta untuk mati itu sama macam kamu cinta untuk hidup. Kamu nak hidup sampai tahap mana? Sehabis daya kamu nak hidup. Kamu akan usaha untuk hidup ni sehabis daya. Apa kemampuan, keupayaan untuk nak meneruskan hidup kamu buat. Tentera aku bawa ni adalah tentera yang sehabis daya berusaha untuk mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, berlawan dengan orang yang nak mati, dia nak kira apa? Kita duk kira nak balik, dia tak mau balik. Saya ingat kita bermusafir dengan orang, tak sah pergi jauh lah. Kalau kita buat bandingan, tuan-tuan, orang pergi Mekah, dia pergi duduk sana, dia duduk kira tak mau balik. Jenuh. Pasal apa saya kata jenuh? Kita singgah kedai nak beli barang, kita tamai beli, dia tak beli, apa dia tak mau balik. Yang kita duk kira kurma, duk kira sejadah, duk kira tasbih, duk kira duk nampak tu. Anak menakan, pak menakan, nampak adik-beradik, jiran nak balik, nak sedia anu ni. Dia apa pun tak sedia. Pasal apa? Tak mau balik. Kita bandingkan tu sudah. Jauh beza kita nak balik ni. Ada hak pi sana musim haji. La ilaha illallah.
Sampai-sampai duk kira nak balik lah. Duk bilang hari yang nak balik ni. Dia tahu lambat ni. Balong Arafah pun tak pergi lagi. Duk balik nak balik. Duk mana? Jadi tu orang hadut kalau nak balik. Tiba-tiba ada satu orang hak tak mau balik. Tuan-tuan tengok. Kalau kita banding yang tu pun cukup pelik dah. Hak ni satu pasukan masuk medan perang nak menang, nak cari harta kekayaan, nak bina kerajaan, nak kemewahan. Tak mau mati. Sementara satu pasukan lagi, mereka ini nak mencari kematian. Pasal apa? Nak mati. Pasal nak mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah bezanya para sahabat dengan kita hari ini. Kita hari ini Nabi SAW habaq dah. Nabi kata akhir zaman kamu akan terkena satu penyakit. Dia panggil penyakit al-wahan. Apa dia wahan? Salah satu daripadanya ialah karahiyatul maut, benci dengan kematian. Dia fikir nak hidup, tak mau mati. Jadi sebut berjuang, minta jauh, minta simpang. Allah minta simpang lah nak kena berjihad, nak kena berjuang. Pasal apa? Cari mati. Ni beza. Pasal kita lah nak hidup, takut dengan kematian. Orang dulu yang membawa Islam tak takut mati. Mereka mengejar kematian. Tapi adakah mereka matilah semua perang? Tak mati tuan-tuan selagi mana tak sampai ajal. Khalid Al-Walid ni punya usaha mencari kematian, tak pernah bagi belakang pada musuh. Mati tak Khalid? Tak. Masuk perang menang, masuk perang menang, masuk perang menang. Akhirnya dia sakit, mati di tempat pembaringan. Sampai dia kata apa? Dia kata aku mati seperti seekor keldai. Dia lah rasa macam tu. Tapi waktu jasad dia dimandikan, kita baca dalam sejarah bagaimana tukang mandi mayat ni duk bilang luka hak ada di tubuh, hak kena ujung mata pedang duk ada 70 kesal luka di bahagian depan, belakang tak ada. Hei, kita baca hak ni pun cerit bulu roma. Padan tuan-tuan Islam hebat di tangan mereka. Kemudian pertempuran di Hafir. Pihak Parsi terlalu sombong dan enggan menerima tawaran daripada pihak pasukan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu. Apabila Hurmuz menerima surat itu, dia telah menulis kepada Kisra Ardashir bagi memaklumkan apa yang berlaku ketika itu. Setelah itu pasukannya telah berangkat ke Kawazin, dan kemudian apabila mengetahui pasukan tentera Sayyidina Khalid Al-Walid berada di Hafir, maka dia telah bertukar haluan menuju ke Hafir juga bagi mendapatkan segera puncak air di sana. Setelah pasukan Sayyidina Khalid sampai ke sana, puncak air telah pun berada di tangan musuh. Walau bagaimanapun Sayyidina Khalid telah memerintahkan pasukannya mendirikan kemah di sana juga, meskipun tanpa memperolehi puncak air. Setelah itu dia berkata, turunlah dan letaklah barang-barang anda semua di sini. Kemudian berjuanglah untuk menguasai mata air itu. Air akan menentukan ketahanan dan kehormatan kedua pasukan ini. Jadi tuan-tuan, bila sampai di Hafir ni, satu masalah yang dihadapi oleh bala tentera Islam, iaitu sampai-sampai musuh sudah menguasai sumber mata air. Jadi sumber mata air ni amat penting di medan perang. Kita pun baca sejarah perang Badar. Kan sejarah perang Badar, waktu Nabi tempatkan bala tentera, mai seorang sahabat, ya Rasulullah,
Adakah ini wahyu? Nabi kata tidak, ini strategi perang. Kata dia, kalau bukan wahyu saya nak bagi pandangan wahai Rasul. Kita pergi ke depan sikit. Di depan sana ada mata air Badar. Jadi menunjukkan sumber mata air ni sangat penting. Jadi cabaran yang dihadapi oleh Sayyidina Khalid bila sampai di Hafir, tengok-tengok mata air ni duduk dalam tangan musuh dah. Macam mana nak buat? Dia sampai pada waktu-waktu macam ni, panglima tentera kena buat keputusan. Jadi keputusan Sayyidina Khalid, kita turun tang ni, turun segala senjata kita. Kalau kemah-kemah lah, kita berkubur di sini, dan ini permulaan penentuan. Lagu mana nak buat? Iaitu berjuanglah untuk menguasai mata air tu dulu. Ini buah mula nak melangkah medan perang. Dengan itu pertempuran pun berlaku di Hafir. Bagi mengelakkan pasukan tenteranya melarikan diri dari medan pertempuran, Hurmuz dan para pemimpin pasukan tentera Parsi dikatakan telah merantai para tenteranya itu dengan rantai-rantai besi agar mereka tidak berundur daripada medan pertempuran. Tengok tuan-tuan, Parsi punya kerja. Kan tadi Khalid dah bagi tahu dah. Ni hak aku bawa ni bala tentera yang kamu nak hadapi, yang kamu tak mau terima dakwah tapi kamu nak perang ni bala tentera aku, bala tentera yang nak mati. Kamu nak hidup. Jadi Hurmuz ni dia pun tahu benda tu. Maka dia guna satu kaedah, tak mau bagi bala tentera dia lari, dia buh rantai di kaki. Dia buat macam tentera gajah, buh rantai di kaki. Hampa jangan duk pi mana, lawan ni, lawan sampai mati. Pasal apa? Nak lari tak boleh. Dia tak tahu kata rantai itu menyebabkan mereka susah untuk bergerak. Ini keuntungan kepada tentera Islam. Lalu disebut daripada kajian Kiai Haji Jamil Ahmad, ketika itu setiap seekor unta dimuatkan dengan rantai-rantai yang berat, iaitu seberat setengah maun yang dikumpulkan di medan pertempuran. Dengan itulah maka pertempuran tersebut telah juga dinamakan sebagai Zatus Salasil, bermaksud pertempuran rantaian besi. Jadi perang ini dikenali dengan Zatus Salasil. Untuk ingat balik, kita baca sejarah perang ni, ada satu perang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Zatul Riqa'. Zatul Riqa' ni menarik tentang perang ni. Pasal apa nama Zatul Riqa'? Zatul Riqa', Nabi dan para sahabat nak menghadapi satu kabilah Arab yang duk buat persiapan nak mai serang Madinah. Jadi Nabi tak mau biar tentera tu mai dulu, Nabi keluar. Dia nak kena naik ke sebelah atas, sebelah Najd. Duk keluar pi tu, berjalan, jarak perjalanan 90 hingga 100 km. Sahabat berjalan kaki. Panas terik padang pasir ni menyebabkan kaki sahabat pecah. Berjalan lagi, pijak batu, pijak itu, pijak ini, akhirnya ada yang tercabut kuku. Tak boleh bayang tuan-tuan. Nak buat lagu mana ni dengan kaki pecah, dengan cabut kuku ni? Koyak kain hak mereka pakai. Maka jadilah perecah-perecah kain, hatulah balut. Balut kaki itu, itulah yang dikenali dengan Zatul Riqa'. Jadi Zatul Riqa', peperangan yang ada balutan kain pada kaki.
hak tu berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pimpin. Hak ni tuan-tuan nama Zatus Salasil. Perang ni para sahabat hadapi tentera Parsi yang kaki tentera Parsi itu dirantai. Tak mau bagi mereka lari. Jadi untung dia tentera Islam lah. Pertempuran ini juga dikenali sebagai ekspedisi Khazimah. Khazimah ni satu wilayah, satu tempat tuan-tuan. Hari ini Khazimah ni dikenali sebagai Kuwait. Jadi negara Kuwait, para sahabat sudah sampai di situ. Hurmuz dilihat berdiri dengan gagahnya di antara para panglima Parsi. Jadi Hurmuz ni dia berdiri tengah, bala tentera dia di belakang. Kemudian panglima-panglima perang dia duduk belakang, tepi kanan dan kiri. Jadi panglima Parsi iaitu Qabat dan Anushagan, sambil itu dia melaungkan kata-kata, mana dianya Khalid. Jadi dengan bala tentera dia, lepas tu dia ada panglima-panglima perang dia hebat-hebat. Kemudian dia berdiri di tengah, dia mula duk cabak, mana dia Khalid. Tentera Islam dengan kuda, tentera Islam pada waktu itu duduk dalam pasukan perang. Jadi sudah tentulah nak cari Khalid hak mana satu ni tak tahu. Pasal hak naik kuda, pasukan tentera berkuda ramai. Kemudian sudah tentulah panglima-panglima perang ni 2-3 orang. Hak jadi panglima ni berada di saf depan. Cuma mana satu Khalid. Dia cabak mana Khalid. Di belakangnya terdapat ribuan para pasukan tentera beliau. Jadi ribuan ni berapa? Saya baca-baca tuan-tuan, wallahu alam, tak dinyatakan dengan jelas. Cuma saya temui ada riwayat mengatakan jumlah bala tentera dia ialah 25,000 orang. Tu lebih kurang lah 25,000 orang. Setelah Sayyidina Khalid mendengar seruan musuhnya itu, dia pun turun daripada kudanya lalu mara ke depan. Jadi bila Hurmuz duk cabak mana dia Khalid, mana Khalid, Khalid turun daripada kuda pergi ke depan. Setelah kedua-duanya bertemu, maka berlakulah pertarungan bermati-matian di antara mereka. Tidak berapa lama selepas itu terdapat sepasukan berkuda Parsi dengan pantas telah menerkam ke arah Sayyidina Khalid untuk membunuhnya. Ni tuan-tuan, ni yang sangat berbahaya. Rupanya Hurmuz ni dia dah pasang dah. Dia ada satu pasukan elit dia. Waktu duk bertempur, berlawan satu sama satu ni, pasukan ni duk intai lah. Bila masa untuk terekam pi. Jadi tak boleh Khalid ni. Kalau Khalid pun ni terekam pi, habis Khalid Al-Walid. Maka pada masa itu jugalah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi yang menyedari akan taktik musuh itu, lalu segera pula ke tengah gelanggang dengan memecut kudanya sepantah kilat bagi menyelamatkan Sayyidina Khalid Al-Walid. Dalam suasana ini, Sayyidina Khalid sebenarnya telah berjaya membunuh Hurmuz. Allahu Rabbi. Ketika itu jugalah keadaan telah menjadi kacau bilau dan serangan daripada pasukan tentera Islam telah dilancarkan ke atas pasukan tentera Parsi. Jadi tuan-tuan, waktu duk bertempur, tentera elit Hurmuz ni mai nak bunuh Khalid. Waktu tu Qa'qa' bin Amru, dalam kitab kita ni dia tulis Qa'qa'. Jadi Qa'qa' bin Amru ni saya tak ingat sama ada saya pernah cerita ataupun tidak pada tuan-tuan, tapi rasanya pernah cerita. Satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar ni, pernah satu ketika pasukan tentera Islam ni keluar, kemudian berperang, tak cukup bala tentera, hantar utusan minta tentera bantuan. Sayyidina Abu Bakar hantar Qa'qa' pergi.
Jadi bila ketua panglima perang ni tengok hak mai ni seorang ya. Dia kata kok mana bawa satu surat khalifah bagi kepada panglima perang ni. Bila dia baca tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tulis apa? Wahai panglima, aku utuskan Qa'qa' bin Amru At-Tamimi ni sebab apa? Bagi aku memadai seorang dia. Kerana di mana sahaja ada Qa'qa' di dalam mana-mana pasukan itu akan mencapai kemenangan. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni sangat yakin keupayaan Qa'qa', dan memang kalau kita tengok tuan-tuan, cepatnya Qa'qa' ni, pasukan elit ni terpa mai, dia dah keluar. Jadi dia cukup pantas untuk menyelamatkan Khalid. Tapi Khalid pun cepat. Dia sampai pi tentera nu tuju mai, dia baru duk tuju pi, Khalid dah bunuh Hurmuz. Jadi kalau kita tengok pada kejadian ini, kita dapat rasai bagaimana tangkasnya para sahabat. Khalid tu sendiri tangkas, kemudian Qa'qa' bin Amru ni pun tangkas, dan demikian juga bala tentera hadu ada, semuanya memiliki ketangkasan yang luar biasa. Di samping tuan-tuan, di samping, bila kita baca sejarah Khalid memimpin bala tentera ni, sudah tentu kita tak boleh lupa Khalid Al-Walid digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saifullah Al-Maslul. Saif, pedang. Allah, Saifullah, pedang Allah, Al-Maslul, yang terhunus. Jadi kita boleh bayang sendiri, pedang Allah takkan nak kalah. Pedang Allah. Jadi bila dia masuk medan perang, memang menang. Itulah di antara alasan yang digunakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Lepas ni tuan-tuan, menang, wafat Sayyidina Abu Bakar. Naik Sayyidina Umar, dia pecat Khalid. Pecat, ganti dengan Sayyidina Abu Ubaidah. Jadi kalau tengok satu sudut, orang pelik ya. Macam mana boleh menang, rekod dia masuk perang menang, tapi dipecat daripada panglima perang. Di antara alasan Sayyidina Umar, nanti kita akan berjumpa tuan-tuan, kisah tu, antara alasan dia kata, aku tak mau tentera-tentera ini bila masuk medan perang pakat duk sebut, kalau ada Khalid kita akan menang, kalau ada Khalid kita akan menang. Hilang pergantungan pada Allah, tapi sudah bergantung pada Khalid. Sayyidina Umar mengambil pengajaran daripada perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud, demikian juga ambil pengajaran daripada perang Hunain. Perang Uhud, bala tentera Islam agak ramai berbanding dengan Badar. Hunain lagi besar, tentera Islam 12,000. Sampai waktu duk keluar bergerak ni, pakat duk kata apa? Hei, macam ni punya ramai, kita tak nak kalah. Waktu tu pergantungan sudah pada apa? Pada jumlah, bukan lagi pada Allah. Khalid tak mau yang tu. Sayyidina Umar tak mau itu. Jadi tuan-tuan, satu sudut kelebihan Khalid Al-Walid, satu sudut yang lain kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab, nak menjaga pegangan akidah, niat para pejuang yang berada di perbatasan. Jadi inilah saling jaga menjaga. Jadi kita pun ambil pengajaran begitu tuan, dalam kita duk bergerak kerja ni. Dalam kita berdakwah, dalam kita berjuang, ambil pengajaran daripada mereka ini. Ada orang yang gagah perkasa, ada orang yang berani, yang tangkas, yang apa. Tapi dalam masa yang sama, ada orang tolong peringat soal niat.
tolong peringat soal yang berkait dengan hati, keikhlasan. Jangan sampai kita hilang pergantungan daripada Allah dalam tiap-tiap usaha yang kita buat. Masih ada agak tuan-tuan kadang-kadang dia duk bergantung dengan diri dia. Hai, dia tak apa, mai dia berasa dia dah hebat. Jangan tuan-tuan. Kita tak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Yang ni selalu kena bagi ada dalam diri kita. Kemudian dengan kematian Hormuz, pasukan tentera Parsi telah patah semangat lalu melarikan diri mereka termasuk Qabat dan Anushagan. Mereka dengan segera diburu oleh pasukan tentera Islam hingga ke jambatan besar Sungai Furat yang menghala ke Busra. Dalam situasi itu pasukan Muthanna bin Harisah, ni tak sah ni kita duk cerita baru Khalid Al-Walid. Muthanna duk tahu mana? Ini Muthanna. Pasukan Muthanna telah berjaya menawan sebuah benteng yang dikenali sebagai benteng perempuan, iaitu tempat tinggal para puteri bangsawan. Dia mengarahkan saudaranya Mu'anna Harithah mengepung benteng tersebut, manakala dia sendiri bersama dengan saki-baki pasukan tenteranya terus marah. Kemenangan telah memihak kepada pasukan tentera Khalid. Kemenangan itu disambut dengan gembira oleh para petani yang menderita kerana tertekan semasa pemerintahan Hormuz, dan Sayyidina Khalid telah mengumumkan akan kebebasan mereka daripada dibelenggu terus oleh penindasan dan kezaliman. Jadi tuan-tuan, Muthanna pun berjaya menguasai benteng ataupun kubu yang di dalamnya ada bangsawan di kalangan orang-orang perempuan. Kemudian Sayyidina Khalid pun menguasai, menang besar perang ni. Perang ni menang besar. Jadi kemenangan itu rupanya bukan tentera Islam saja seronok. Pak Tani, rakyat Marhain, hak selama ini berada di bawah pemerintahan Parsi, yang wilayah itu gubernur Parsinya adalah Hormuz, mereka ni sangat gembira pasal selama ni Hormuz ni jahat, tindah mereka. Jadi hari ni tentera Islam menang, mereka anggap macam hari merdeka bagi mereka. Khalid Al-Walid pula terus buat pengumuman, hari ni hari kebebasan, semacam mana Nabi membuat pengumuman pada hari pembukaan kota Mekah. Allahu Akbar, seronok tuan-tuan. Kita cuba bayang suasana perasaan pada waktu itu. Hak gembira ni bukan orang Islam, bukan orang Islam. Mereka ni tak masuk Islam lagi, cuma mereka ditindas oleh Parsi. Islam masuk tu bagi mereka adalah membawa masuk kemerdekaan. Selamat mereka daripada penindasan Parsi selama ni. Seronok meraihkan kejayaan. Antara rampasan perang yang banyak diperolehi oleh seekor gajah ialah seekor gajah dan topi tinggi Hormuz. Jadi dia ada topi tinggi, macam tukang masak pakai. Lagu tu lah kot, kita agak lah kan. Tak lagu tu lah, mesti tuan-tuan, topi itu lambang keagungan kebesarannya. Daripada hasil rampasan perang itu, setiap ahli pasukan tentera Islam telah menerima 1000 dirham dan alat-alat senjata, manakala 1/5 bahagian telah dihantar ke Madinah bersama-sama dengan gajah dan topi kebanggaan Hormuz. Gajah tersebut telah diarak di Madinah, dan nyatalah para penduduknya tercengang kagum melihat binatang yang besar yang belum pernah dilihat mereka seumur hidup itu, kecuali mereka hanya mendengar ceritanya sahaja semasa Abrahah Al-Ashram melanggar kota Mekah dahulu. Jadi gajah tu hantar balik Madinah. Gajah Afrika. Kita sini gajah Tokmia apa mereka bagi. Tu pun nak duk lintas kot gerik tu pada tuan. Wallahu alam, saya pun biasa berjumpa tapi tak biasa hak besar-besar macam depa duk cerita.
Mereka kata perut sama besar dengan lori tangki hak bawa simen tu. Tak tahulah kawan hak cerita tu dia mengantuk ke apa, kita tak tahu. Tapi dia kata, ya Allah, tengok dia langkah divider lebuh raya tu, tepi tu, perut tak kena besi tu, besar. Tu gajah kita, baru gajah kita, tuan-tuan bayang, gajah Afrika. Jadi Parsi ni memang dia guna gajah. Sebab tadi kita sebut dah, sebahagian daripada Afrika berada dalam kerajaan Parsi. Jadi bawa gajah. Gajah ni ditawan, hantar balik Madinah. Orang Arab ni, mereka hanya dengar cerita tentang gajah waktu Abraha masuk cuba untuk meruntuhkan Kaabah. Lama mana dah peristiwa tu? Nabi pun wafat dah. Nah, ni cerita ni waktu Nabi dah wafat. Gajah nu masuk. Waktu Nabi belum dilahirkan. Jadi cerita puluhan tahun, 60 tahun lebih dah punya cerita. Hari ni baru tengok gajah. Allah, dia pegat keluar habis, pegat tengok gajah ni. Kan? Kita pun kalau berlarak ramai ikut semeling ni, dia pegat keluar habis. Nah, bukan nanti cerita para sahabat kita ni pun. Baru ni tabal tuanku kita Sultan Salahuddin. Tuan-tuan pun tengok. Kan? Dalam ramai-ramai hak keluar tu, adalah wartawan pergi tanya, ni yang keluar ramai-ramai ni untuk apa? Masing-masing pekat jawab lah. Kau ni jawab nak tengok hari yang bersejarah. Lama dah dari Kedah ni tidak ada ditabalkan Raja Sultan yang baru. Pasal Tuanku Halim dulu merintah lama. Tuhan bagi umur dia panjang, alhamdulillah. 2 kali dia jadi yang di-Pertuan Agong. Tu anugerah Allah pada dia lah. Bila dia meninggal, ganti Tuanku Salahuddin. Jadi kita boleh tengoklah pertabalan ni. Tuhan nak tengok sejarah, Han nak abadikan sejarah lah hidup. Tapi celah-celah tu ada agak jawab. Bila wartawan tanya apa siapa yang keluar, nak main tengok gajah. Pasal belakang naik gajah. Jadi tuan dia main tengok gajah. Pasal apa? Lah ni anak-anak kita, bukan nanti gajah. Kebau pun tak tengok. Kebau tuan. Saya ingat lagi anak-anak kecil-kecil. Kita bawa pergi tunjuk kebau. Tengok kebau. Gajah. Apa kebau cik oi? Kan? Dia tengok hitam merlip tu, dia kata gajah dah. Kalau tak tu gajah, kalau hanya jumpa gajah, nak kata apa agak-agak. Ni tuan-tuan kita tak berjumpa dah. Dulu-dulu biasalah. Orang dulu biasa dengan gajah ni. Baik. Dengan kejayaan pasukan Sayyidina Khalid Al-Walid melalui bantuan daripada Allah, maka ekonomi Madinah dikatakan telah kembali pulih. Jadi dengan kemenangan perang ni, maka tuan-tuan, sekurang-kurang harta rampasan perang membantu. Di sinilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di atas ijtihad dia, maka tuan-tuan, dia agihkan harta kekayaan, harta ghanimah perang ni kepada orang Islam. Termasuk di bawah kepimpinan dia bagi tuan-tuan kepada orang merdeka dan dia beri kepada hamba. Dengan pemberian yang sama. Ini cerita semalam saya di Masjid An-Najah Padang Serai baca cerita ijtihad. Baca qawaid fiqhiyah. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad, satu-satu ijtihad daripada seorang ulama yang mujtahid tidak membatalkan ijtihad yang sebelumnya. Jadi contoh dia bawa kisah ni lah. Kisah tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berijtihad. Harta rampasan perang tu dia bagi kepada orang Islam. Lepas tu dia bagi pada hamba sama banyak. Tu zaman dia.
naik khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi juga. Tapi tuan-tuan, dia kurangkan kepada hamba. Dia bagi lebih pada orang sahabat-sahabat yang merdeka. Itu zaman Sayyidina Umar. Itu ijtihad dia. Mai zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia punya ijtihad dia lain sikit. Harta ramai sahabat ni terus bagi pada orang Islam. Bagi. Tapi dia tak bagi dah kepada hamba. Dengan alasan-alasan mereka yang tersendiri. Jadi nak cerita tuan-tuan, Sayyidina Umar ada ijtihad dia. Adakah ijtihad dia menyalahkan Sayyidina Abu Bakar? Membatalkan ijtihad Sayyidina Abu Bakar? Jawab dia tidak. Demikian ijtihad Sayyidina Ali. Adakah menyalah dan membatalkan ijtihad Sayyidina Umar? Tidak. Hak Sayyidina Umar zaman dia. Hak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia laksana zaman dia. Tu saya cerita tuan kisah bagaimana ijtihad para sahabat ni bukan sekadar dalam benda-benda besar, benda kecil. Antara benda kecilnya apa dia? Di mana tempat nak berdiri waktu berkhutbah. Nabi selepas sahabat buat mimbar. Mimbar Nabi ni 3 anak tangga. Mimbar Nabi tuan-tuan 3 anak tangga. Mimbar kita apa? 3. Nah, ni ikut mimbar asal Nabi 3 anak tangga. Jadi Nabi naik 1, 2, 3. Nabi berdiri. Di situ tempat Nabi berkhutbah. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat duk tengok, dia nak berdiri tak mana. Dia naik 1, 2, dia berdiri tuan-tuan. Jadi dia berdiri pada anak tangga kedua, tak naik ke ketiga. Jadi sahabat tanya, wahai Khalifatul Rasul, pasal apa tak naik ke ketiga? Dia kata, mana mungkin aku pergi berdiri tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Dia berdiri bawah. Bila wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pijak satu anak tangga, dia berhenti diri tentu. Jadi dia khutbah tu, walaupun dia duduk tang tu, tak naik sampai 3, tapi tak apa, Sayyidina Umar ni besar, tinggi. Jadi sahabat belakang tak ada masalah, masih nampak dia. Bila mai zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Osman jadi khalifah, tentu agak Sayyidina Osman nak berdiri tahu nak. Ni sahabat ni, ijtihad, sahabat berijtihad pada waktu tu. Sayyidina Abu Bakar anak tangga kedua, Sayyidina Umar anak tangga pertama, Sayyidina Osman kalau nak kira, nak ikut turutan tu, dia lepas tai-tai. Bila khutbah dia yang pertama, dia naik langkah 1, 2, 3, dia pergi berdiri tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Alhamdulillah, mujur tuan-tuan, para sahabat berijtihad. Kalau Sayyidina Osman pergi berdiri bawah Sayyidina Ali, jadi khalifah, kena korek masuk dalam. Tak. Tu kehebatan para sahabat dalam berijtihad. Hanya tempat berdiri itu saja mereka ada hujah dan ada alasan sendiri. Lepas pada tu zaman khalifah Muawiyah. Muawiyah ni dia ubah tuan-tuan pusat pemerintahan pergi di Damsyik. Bila dia ubah pergi Damsyik, dia nak ubah mimbar Nabi. Mimbar haduk di Madinah tu dia nak ubah pergi Damsyik. Tapi Allah tak izinkan. Ulama-ulama Madinah duk nasihat dah, jangan. Mimbar ni duduk di sini. Pasal apa? Pasal mimbar itu ada sejarah tersendiri dan dia adalah salah satu daripada penanda kepada Raudhah. Di antara bilik aku dengan mimbar aku, kata Nabi. Jadi mimbar tu bukan saya saja tu, kedudukan dia. Jadi tuan-tuan, bila nak ubah tapi Allah tak izin. Waktu diangkat, bumi Madinah bergoncang, tak balik. Kemudian
Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini berijtihad. Apa ijtihad dia? Dia nak angkat mimbar ni, maka dia tambah 4 anak tangga di bawah, maka mimbar tu jadi 7 anak tangga. Sebab tu ada masjid kita 7 anak tangga mimbar dia. Masjid Semeling, masjid tuan-tuan ni pilih 3. Ada masjid tuan-tuan pergi 7. Oh, ini apa ikut siapa ni? Ikut Sayyidina Muawiyah. Cuma masalah kita ni di Malaysia, tanah Melayu kita ni, dia agak negatif dengan Sayyidina Muawiyah. Saya pun tak tahu pasal apa. Orang kita sangat positif dengan Sayyidina Ali, tapi sangat negatif dengan Sayyidina Muawiyah. Tuan-tuan pergi cari ikut kampung, anak siapa nama Muawiyah? Tak ada. Sebab berita hadut sampai kat kita tentang Muawiyah ni buruk. InsyaAllah Tuhan panjang umur, kita akan sampai masa kita baca sejarah Muawiyah. Hebat tuan-tuan. Kerajaan yang paling stabil ialah di zaman Sayyidina Muawiyah. Selepas daripada kekacauan berlaku di zaman Sayyidina Osman, di zaman Sayyidina Ali, sampai dua-dua sahabat ni mati dibunuh. Syahid dua-dua ni. Sayyidina Osman mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Lepas tu naik Sayyidina Muawiyah, kerajaan yang stabil. Dan nak boleh stabil juga kerajaan di bawah pimpinan Muawiyah ni bukan pasal dia semata-mata, tapi boleh stabil tu di antaranya kerana cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali ni yang menyebabkan kerajaan juga jadi stabil. Kan Sayyidina Hasan orang bai'ah dia dah jadi khalifah. Dia serah kepada Sayyidina Muawiyah. Tu yang Nabi pernah sebut, ni cucu aku ini akan mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Nabi sebut dah waktu Sayyidina Hasan kecil-kecil lagi. Allahu Akbar, hebat tuan-tuan. Sebab tu kita baca sejarah Islam ni, ya Allah, hebat. Seronok tuan kita baca. Kita akan dapat rasai perjuangan para sahabat hebat, urus tadbir para sahabat sangat hebat dan luar biasa. Luar biasa. Ni peperangan yang kita duk baca ni, perang tuan-tuan menguasai Parsi tak selesai di zaman Sayyidina Abu Bakar, disambung oleh zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu nak perang beberapa perang yang besar, antaranya Qadisiyah. Perang Qadisiyah ni dia ada utusan. Sayyidina Umar susun bala tentera dari jauh. Dia yang mengatur tuan-tuan tentera macam mana semua. Waktu tu yang pimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia nak atur tentera ni dari jauh. Sayyidina Sa'ad ni sentiasa menerima arahan dari jauh. Utusan hadu antak itu 1 orang, duk berlari dengan kuda ya. Sehingga ahli sejarah catat, orang yang menjadi utusan ini adalah 1 orang yang sangat luar biasa. Dia boleh pergi jumpa dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, hantar arahan, bagi maklumat, dia lari balik pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar pula, Sayyidina Umar pula, lepas tu lari balik mai pula. Dia boleh duduk lari pergi lari mai tu 1000 kilometer dengan kuda. Perang Qadisiyah lama mana? 4 hari. Islam mencapai kejayaan besar dalam perang Qadisiyah ni. Dan salah satu keajaiban, kita tak tahu tuan-tuan hari ni, adakah Tuhan lipat bumi pada mereka ni sehingga utusan ni boleh duk lari pimai-pimai membawa berita dan membawa arahan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi banyak keajaiban-keajaiban. Kita duk baca ni baru sejarah, tak kutip lagi cerita-cerita keajaiban perang. Keajaiban perang sahabat ni, ada ketika jumpa binatang buah pun lari pergi tepi. Ada ketika jumpa sungai laut, lintas begitu lah, pakai pederas kuda tuan, tak basah tapak kaki kuda. Sungai dia melintas tu. Jadi kalau cerita ke orang lah, dia tak sadut bawa cerita-cerita dongeng lagu tu. Kami tak boleh terima dah.
Pasal apa? Lah bukan nanti nah kita pergi duduk nak lintas sungai. Ni hak banjir pun depa duk hantar bantuan tenggelam habis sampai ke perut. Kan tenggelam. Mana dia ada seorang ke kokok boleh langkah pergi ku atas ayak gitu ada? Tak ada. Semua kita pegak tenggelam habis. Tak ada tuan-tuan. Tapi pada para sahabat ada ketika Allah beri benda-benda tu pada mereka. InsyaAllah tuan panjang umur kita berjumpa pula pertempuran di Al-Mazar. Juga mencapai kejayaan yang besar. InsyaAllah menang sampailah dapat menguasai sepenuhnya Parsi insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izana bil Islam wa a'izal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.